Okey, seterusnya kita bersambung kepada subtopik yang kedua, 6.1b, sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama, maka panjang adalah sama saiz. Okey, lengkuk yang sama, maka panjang adalah sama saiz. Okey. Untuk situasi ni, okey, kalau pelajar tengok, okey, kat sini kita ada dua bahagian. Ini adalah lengkuk yang pertama. Okey, ini adalah lengkuk yang kedua. Okey, lengkuk pertama dan kedua ni ditandakan oleh simbol sama saiz. Okey, maka kedua-dua sudut yang terdapat pada lengkuk ini adalah sama besar. Okey, maka nilai X juga adalah sama dengan 38 darjah. Okey. Okey, manakala yang kedua, cuba kita tengok yang kedua kat sini. Saiz sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkuk adalah berkadaran dengan panjang lengkuk tersebut. Okey, maksudnya, okey, suatu lengkuk tu, okey, jika suatu lengkuk yang kedua lebih besar ataupun lebih kecil, maka ia juga turut mempengaruhi sudut yang terdapat dalam bulatan. Okey, contoh dekat sini. Okey, diberi panjang PQ sama dengan 2 cm. Okey, 2 cm. Okey, apabila 2 cm, sudut yang terdapat bagi lengkuk tersebut adalah 25 darjah. Okey, lengkuk yang kedua adalah 6 cm. Okey, so kita nak tengok berapa nilai sudut X. Okey, nak cari nilai sudut X. Okey, berkadaran, kita akan bandingkan sudut X dan sudut 25 darjah. Okey, adalah sama dengan, okey, sisi yang diberi adalah 6, okey, per 2. Okey, 6 per 2. Okey, maka nilai X sama dengan, okey, 6 per 2, nilai dia adalah 3. Darabkan dengan 25 darjah. Maka sudut X adalah 75 darjah. Ataupun kalau pelajar tengok dekat sini, panjang PQ 2, panjang RQ 6, maksudnya dia adalah 3 kali ganda lebih besar. Maka sudut yang terlibat juga adalah 3 kali ganda lebih besar. Okey, ini 25, 3 kali ganda lebih besar, 75 darjah. Okey, kita tengok beberapa contoh dekat sini. Okey, contoh yang pertama. Okey, diberi sisi CD dan EF adalah sama panjang. Okey, sama panjang. Okey. Okey, maka sudut yang terlibat juga, okey, ini. Okey, 25 darjah. Okey, ini X. Okey, disebabkan sisi lengkuk, panjang lengkuk ini sama panjang, maka nilai X adalah sama dengan 25 darjah. Okey. Kita pergi contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Okey, lengkuk CD dan lengkuk AB. Okey, juga simbol kat sini adalah menunjukkan ia adalah sama panjang. Okey, maka sudut yang terlibat, okey, sudut yang terlibat X dan 65, nilai X sama dengan 65 darjah. Okey, 65 darjah. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Okey, kalau pelajar tengok dekat sini, kita ada dua lengkuk, iaitu lengkuk AB 4 cm dan lengkuk CD 8 cm. Okey, lengkuk AB sudut yang diberi X, CD 50 darjah. Okey, so sekarang lengkuk AB tak ada nilai. Okey, ini 4, okey, ni 8. Okey, untuk mencari nilai X, okay, kita boleh gunakan kaedah bandingan. Sudut X berdekat dengan sudut yang kedua. Okey, sama dengan, okey, panjang bagi X adalah 4. Okey, per 8. Okey, maka X sama dengan, okey, 4 per 8 adalah 1 per 2. Darabkan dengan 50 darjah. Maka nilai X adalah 25 darjah.
Okey, kalau pelajar tengok dekat sini. Okey, AB 4, CD 8. Okey, maksudnya AB ni adalah separuh. Okey, 1/2 daripada panjang CD. Okey, maka sudutnya juga berkadaran iaitu separuh ataupun 1/2 daripada 50 darjah. Maka jawapannya adalah 25 darjah. Okey, kita pergi kepada contoh yang terakhir. Okey, contohnya diberi dekat sini. Okey, lengkuk yang pertama. Okey, 5 cm. Okey, di mana sudutnya ialah 18 darjah. Okey, lengkuk yang kedua adalah X. Okey, sudut yang diberi adalah 54 darjah. Okey, maka kita nak cari nilai X. Okey, nilai X. X adalah lengkuk. Okey, so lengkuk X bahagi nilai lengkuk yang kedua iaitu 5. Okey, samakan dengan sudut yang diberi bagi X. Okey, 54. Okey, perkan dengan sudut bagi lengkuk 5 cm tadi iaitu 18. Okey. Okey, maka nilai X, okey, 54 per dengan 18 ialah 3. Okey, kita bawa 5 ke sebelah kanan. Okey, maka panjang bagi lengkuk X ialah 15 cm. Okey, kalau pelajar tengok dekat sini pun, okey, antara sudut yang diberi 18 dan 54 ni adalah gandaan 3, maka lengkuknya juga berkadaran dengan 3 juga. Okey, maka panjang X sama dengan 15 cm. Okey, untuk subtopik ni, cikgu harap para pelajar boleh menguji diri masing-masing dengan menjawab soalan dalam buku teks matematik tingkatan 3. Uji minda 6.1b, muka surat 137. Okey, selamat mencuba. Okey, seterusnya. Okey, yang ini banyak sikit subtopik ni. Okey, kita pergi kepada subtopik yang ketiga, 6.1c. Saiz sudut pada pusat bulatan, okey, yang dicangkum oleh suatu lengkuk yang sama ialah 2 kali ganda saiz sudut pada lilitan bulatan. Okey, sebab tu tadi mula-mula cikgu perkenalkan dulu. Okey, yang mana satu yang dinamakan lilitan, yang mana pusat, yang mana lengkuk. Okey, supaya pelajar boleh aplikasikan setiap nama-nama tadi dalam konsep bulatan. Okey, tengok dekat sini. Okey, konsep yang pertama. Okey, yang pertama dekat sini. Okey, pertama. Ini dipanggil sebagai sudut pada lilitan. Tengok sudut ni. Dia menyentuh lilitan bulatan. Okey, pasangannya di mana? Pasangan dia ialah pada pusat. Ini pusat. Pusat bulatan. Okey, kalau pelajar tengok dia mesti lilitan pusat. Dia mesti macam ni. Okey, dia berada sama-sama di bawah. Okey. Jadi hubungannya ialah sudut pada pusat ialah 2 kali ganda sudut pada lilitan. Pelajar umpamakanlah ni macam dagu. Ni macam perut pelajar-pelajar. Perut dengan dagu, siapa lagi besar? Mesti besar perut kan? So perut ni kat bawah ni 2 kali ganda daripada sudut yang di atas. Okey, ingat Okey, cikgu pergi kepada bentuk yang kedua. Okey, bentuk yang kedua. Okey, kalau pelajar tengok dekat sini. Yang kedua. Okey, ini namanya lilitan. Lilitan. Kenapa? Kerana sudut ni menyentuh lilitan. Okey, bila dia menyentuh lilitan, pasangannya ialah sudut yang menyentuh pusat. Okey, pusat. Pusat. Okey, so konsep ni juga sama. Okey, sudut pada pusat ialah 2 kali ganda sudut pada lilitan. Okey. Okey, cikgu pergi kepada contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Okey. Ini adalah sudut pada lilitan. Okey, kerana dia menyentuh lilitan. Okey, pasangannya ialah ni pusat. Pusat, okey,
Ni menyentuh pusat. Okey, maka sudut dekat sini adalah 2 kali ganda daripada sudut yang menyentuh lilitan tadi. Okey, pertama, kedua dan ketiga, okey, bentuknya hampir sama. Okey, untuk contoh yang keempat, okey, kalau pelajar tengok, macam ikan pari pun ada. Okey, ni kalau tengok kat sini, okey, konsepnya pun sama juga. Okey, dia mesti lilitan pusat. Lilitan pusat. Kalau pusat dia macam ni pun dia tetap di bawah. Okey, dia tetap di bawah. Okey, X ini adalah sudut pada lilitan. Okey, ini pusat. Okey, pusat dia tetap di bawah. Okey, dia tetap di bawah. Maka dia adalah 2 kali ganda sudut pada lilitan. Okey, dekat sini cikgu ada beberapa contoh. Okey, mungkin selepas kita jawab soalan pelajar lagi faham. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama. Okey, yang pertama dekat sini, okey, nilai X. X dekat sini adalah sudut pada lilitan. Okey, pasangannya pusat. Ini pusat. Sudut pada pusat. Pusat bawah dia. Ingat pelajar mesti ingat. Ini yang paling penting ni. Lilitan pusat. Okey. Okey, disebabkan nilai sudut pada pusat dah diberi 150, maka nilai X, pusat mesti 2 kali ganda daripada X. Nilai X adalah separuh daripada pusat. Okey, 75 darjah. Okey, 75 darjah. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, bentuknya hampir sama. Okey, 30 yang diberi ni, ini adalah sudut pada lilitan. Okey, mana pusat dia? Okey, ini pusat dia. Ini lilitan, ini pusat dia. Okey, so kita dah tahu sudut pada pusat ialah 2 kali ganda sudut pada lilitan. Maka nilai X ialah 2 darabkan dengan 30 darjah. Maka nilai X adalah 60 darjah. Okey. Okey, kita ada satu konsep dekat sini. Okey, konsep dekat sini adalah konsep segitiga bersudut tegak dalam bulatan. Okey, segitiga ni apabila terdapat diameter, okey, tadi saya dah terangkan masa awal-awal tadi, diameter ialah satu garisan yang menyentuh lilitan, yang menyentuh pusat dan kembali semula kepada lilitan. Okey, ini namanya diameter. Okey, dan ia membentuk segitiga. Okey, maka konsep yang perlu pelajar-pelajar tahu ialah secara automatiknya, okey, sudut yang berhadapan dengan diameter berhadapan. Okey, nilai dia adalah 90 darjah. Okey, 90 darjah. Okey, dia automatik 90 darjah. Okey. Maka untuk cari nilai X dekat sini, okey, segitiga apa-apa bentuk sekalipun, sudut pedalamannya nilai dia adalah 180. Okey, jadi nilai X 180 tolakkan dengan 90 darjah iaitu sudut tegak, tolakkan dengan 40 darjah, maka nilai dia sama dengan 50 darjah. Okey. Okey, kita pergi contoh yang keempat. Okey, ini adalah bentuk ni, bentuk ikan pari tadi tu. Okey, bentuk yang keempat, contoh yang saya tunjuk atas tadi tu. Okey. 200. Siapa 200? 200 ni ialah sudut pada pusat. Okey, mana pasangannya? Iaitu sudut pada lilitan. X. Okey, X menyentuh lilitan, dia adalah sudut pada lilitan. Okey. Maka lilitan yang tak ada, lilitan adalah separuh daripada pusat. Okey, separuh daripada pusat. Okey, so nilai X sama dengan 100 darjah. Okey. Contoh yang kelima. Okey. Okey, bentuknya sama dengan contoh yang keempat kat atas tadi. Okey, contoh yang empat yang ni Ini. Okey. So kalau pelajar tengok dekat sini,
Okey, kita boleh pusing kertas kita, buku kita. Kalau pelajar-pelajar pusing kat sini. Nampak kan? Nampak kan? So, 120 ni adalah sudut pada lilitan. Okey, pasangannya mana? Ini pusat. So, ini pusat. Okey. So, nilai X adalah sama dengan, cikgu pusing balik kertas cikgu ya. Okey. X adalah sudut pada pusat. So, nilai X adalah 2 kali ganda daripada sudut lilitan. Okey, jadi 240 darjah. Okey, mudah kan? Okey. Yang akhir sekali, ini adalah konsep segitiga dalam bulatan yang cikgu dah terangkan tadi. Okey, ini adalah diameter. Okey, menyentuh pusat. Maka sudut yang bertentangan dengan dia adalah 90 darjah. Okey, untuk cari nilai X, kita akan gunakan sudut pedalaman segitiga. Okey, 180 tolak 90 tolak 43. So, sama dengan 47 darjah. Okey, 47 darjah. Okey, selesailah subtopik bagi 6.1C. Okey, cikgu harap para pelajar boleh menjawab soalan-soalan dalam buku teks. Bagi uji minda 6.1C, muka surat 139 hingga 140. Okey, selamat mencuba. Okey, akhir sekali. Okey, kita cuba jawab 3 soalan. Okey, ini adalah berdasarkan contoh-contoh yang cikgu dah beri tadi. Okey, kita pergi contoh yang pertama. Okey, yang pertama. Okey, kalau kita tengok dekat sini, untuk mencari nilai X dan Y, okay, kita ada satu segitiga dalam bulatan. Okay, dan ini adalah diameter. Okay, diameter. Okay, maka bila ada diameter, sudut yang bertentangan dengan diameter adalah sudut 90 darjah. Okay, jadi kita boleh cari nilai X dulu. Okay, nilai X adalah bersamaan dengan 180. Okay, tolakkan dengan sudut tegak 90 dan tolakkan dengan 35. Okey, maka nilai X sama dengan 55 darjah. Okey, nilai X dah dapat. Okey, macam mana pula dengan nilai Y? Okey, kalau para pelajar tengok dekat sini, okey, nilai Y dan nilai X, ia berada pada satu segitiga yang sama. Okey, satu segitiga yang sama. Untuk segitiga X dan Y ni, okay, daripada pusat ke lilitan, ini adalah jejari. Okay, sama juga dengan pusat lilitan, ini adalah jejari. Maka ini adalah satu segitiga sama kaki. Maka X berada pada kaki segitiga. Begitu juga dengan Y. Nilai Y adalah bersamaan dengan apa? Okay, 55 darjah juga. Okey. Okey, macam mana dengan soalan nombor 2 pula? Okey, soalan nombor 2. Okey, turut melibatkan segitiga bersudut tegak. Okey, kerana garisan ni adalah diameter bagi segitiga. Okey, jadi sudut yang bertentangan dengannya adalah 90. Okey, so kalau pelajar tengok dekat sini, okey, 90 ini adalah diwakili oleh berapa X dekat sini? Ada 3 dan ada 2. Jadi jumlah keseluruhan adalah 5X. Okey, keseluruhan 5X ni nilai dia adalah sama dengan 90 darjah. Okey, so berapa nilai bagi 1X? Okey, nilai bagi 1X ialah 18 darjah. Okey, so kita dapat nilai X. Okey, macam mana pula nak cari nilai Y? Okey, nilai Y. Y berada pada segitiga yang ini. Okey, segitiga yang ini. 2X. Okey, ini adalah satu segitiga yang mempunyai jejari yang sama. Okey, ini. Okey, ini juga sama. Maka ini adalah satu segitiga sama kaki. Okey, bila sama kaki, 2X ni ialah
1x 18. So 2x nilai dia bersamaan dengan 36 darjah. Okey, ini jejari, ini kaki. Ini jejari, ini kaki. Maka kaki segitiga yang kedua juga adalah 36 darjah. Jadi untuk dapatkan nilai bagi sudut X, kita akan gunakan konsep sudut pedalaman segitiga, iaitu 180 darjah. Tolak sudut pada kaki yang pertama, tolak juga dengan sudut pada kaki yang kedua. So, jawapan akhirnya ialah 108 darjah. Okey, 108 darjah. Okey, saya harap para pelajar cuba fahamkan. Okey, kita pergi pada contoh yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir. Okey, dekat sini setiap maklumat yang diberi ada kegunaannya. Okey, contohnya simbol ni. Okey, kenapa dia beri simbol sama ni? Ini maksudnya ini adalah segitiga sama kaki. Okey, panjang kaki, ini sudut. Ini kaki dia, ini sudut. Maka sudut pada kakinya adalah sama, iaitu 65. Sini juga 65. Jadi kita boleh dapatkan nilai X. Okey, nilai X. Okey, segitiga. Sudut pedalaman dia ialah 180. Okey, tolakkan dengan sudut pada kaki yang pertama. Tolakkan sudut pada kaki yang kedua. Okey, maka baki bagi nilai X ialah 50 darjah. Okey, ini adalah segitiga sama kaki. Okey, macam mana pula kita nak dapatkan nilai Y? Okey, kalau para pelajar ingat lagi, X berada pada lilitan. Okey, begitu juga Y. Okey, ini X. Okey, ini kaki dia. Okey, ini sudut Y. Ini kaki dia. Okey, bercantum dengan X tadi. Ini pun bercantum dengan X tadi. Kalau pelajar-pelajar tengok dekat sini, okey, kedua-dua sudut ni berada pada lilitan yang sama. Okey, dicangkum oleh lilitan yang sama. Ini yang konsep payung terjun tadi. Maka nilai X dan nilai Y juga adalah sama. Okey, maka nilai Y sama dengan 50 darjah. Okey, cikgu rasa setakat ini sahaja penerangan cikgu. Kita akan bersambung lagi untuk subtopik yang seterusnya. Okey, pada hari Selasa. Okey, terima kasih atas tumpuan yang diberikan.